Jadi tajuk yang memberi ialah kita kata ketakutan dan kematian. Okey. Kerana apa? Kita tahu penyakit coronavirus kita ramai yang mati. Ada yang mati, ada yang tak mati. Tapi mati bukan kerana coronavirus. Mati kerana Allah. Ini yang kita nak betulkan. Maka sekali lagi kita nak katakan. Okey. Kematian itu sudah ada sejak dulu lagi. Betul? Kita dah tahu semua yang hidup pasti mati. Itu janji Allah. Allah dah catat dalam Al-Quran. Setiap yang hidup pasti mati. Kita semua tahu. Okey? Okey, tetapi kekuatan yang kita nak angkat sama ada kita ni mati kerana dizolimi, ataupun kita mati kerana kita memang zalim, ataupun kita mati walaupun kita kita katakan kita kuat, semua ada, tetap mati. Yang tak kuat, yang lemah pun mati, yang kuat pun mati. Yang kaya pun mati, yang miskin pun mati. Yang banyak duit mati, yang sikit duit mati. Ini semua harus sudah kita maklumi, tahu dah. Tapi rasa tak? Tahu tak semua orang akan mati? Jadi coronavirus merupakan satu daripada peringatan-peringatan bahawa kita kemungkinan mati. Sebab ada yang dijangkiti, ada yang positif tanpa, tak ada tanda-tanda pun. Yang berkurang di rumah pun boleh mati juga. Boleh kena juga. Allah nak bagi sebab dia kena coronavirus kerana memang ajalnya dah sampai. Tapi yang kita perlu ingat bahawa selain aku bersedia untuk PKP, beli barang banyak-banyak untuk makan, tak pergi sekolah, tak pergi kerja, tak pergi sekolah, yang mana paling banyak kita bersedia? Kita nak sediakan apa anak nak belajar masa dia tak pergi sekolah, ataupun kita sediakan apa anak nak makan sebab masa tak sekolah? Kita lebih banyak fikirkan apa yang dia nak makan. Apa yang perutnya nak diisi tapi tidak diisi imannya, tidak diisi otaknya. Apa perancangan kita bila sekolahnya tutup? Anak tak boleh tutup ilmunya. Sebab itu wahai ibu dan ayah, okey, tolong sama beratkan makanan untuk perut dengan makanan untuk otak. Makanan untuk jiwa, makanan untuk kehidupan dan makanan untuk kematian. Kita kumpul makanan seolah-olah kita tak mati. Padahalnya timbun mana pun makanan, kalau kita ditakdirkan mati, mati. Allah dah kata dia tak kira orang tua ke, tak kira orang muda ke, tak kira yang sakit ke, tak kira yang sihat ke, pasti jumpa namanya mati. Tapi sejauh mana kita paling bersedia? Kita bersedia untuk takut coronavirus ke? Kita bersedia takut tak makan ke? Atau kita bersedia juga takut mati semasa dalam PKP? Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Maka sekali lagi, mari kita betulkan balik. Jangan terlalu bimbang, risau sangat. Tentang apa nak makan, tak boleh jalan, tak boleh sana, tak boleh sini. Beli makanan bertimbun-timbun. Sampai orang belakang tak nampak apa makanan dah. Ini contoh kekuatan yang nak diangkat. Tolong juga sediakan, aku nak buat apa masih PKP, aku mati masih PKP, bukan sebab virus. Mati tu ada di semua musim. Jadi jangan risau sangat, nanti kena jangkit. Nanti kena virus, kena pakai mask, kena pakai itu, kena cuci sanitizer, gajah-gajah rimang. Ini satu dari proses. Tak boleh membuat kita terus rasa bimbang yang sangat tinggi. Bimbang yang sangat tinggi inilah yang menyebabkan kita terus rasa tak sihat. Bimbang dan ragu-ragu dengan kehujung kepada PKP. Hujung kepada coronavirus. Kita bayangkan ini coronavirus yang Allah bagi. Sama juga ini adalah sebahagian dari rezeki. Kalau rezeki kita terima dengan tenang dan lapang, kenapa kita tak boleh terima ujian Allah dalam bentuk coronavirus ini dengan lapang hati, lapang dada. Tak pening kepala, stres tak pasal-pasal. Okey, kalau kita memang sudah ditakdirkan mati, kita akan mati. Tak payah nak lari dari kematian. Tapi tidaklah pula mendedahkan diri kepada ruang-ruang yang menyebabkan boleh berlakunya kematian.
Kita bersedia setakat mampu. Kita buat apa yang diarah. Cukup. Tak payah bimbang. Ya, orang tua tak boleh keluar. Oh, kanak-kanak tak boleh. Ya Allah, ya Tuhan. Kalau dia perlu keluar, keluarlah. Kalau dia perlu ke hospital lah. Kalau dia perlu berjalan-berjalanlah. Tapi jaga-jagalah. Jangan sampai kita rasa macam curfew 13 Mei. Susahnya. Sana takut, sini takut, jumpa orang takut. Dah lah dibudayakan jangan jumpa orang. Jumpa orang tak boleh bercakap. Okay? Kalau dulu kita kata dengar orang bersin, kata Alhamdulillah, disebut Alhamdulillah. Lah ni Alhamdulillah tak dengar, Yarhamukallah tak dengar. Sedangkan ayat Yarhamukallah itu menyebabkan kamu layak masuk syurga. Ni kekuatan-kekuatan yang nak dibangun. Maka sekali lagi mari kita semak diri dia. Sejauh mana kita risau dengan coronavirus, sejauh mana kita risau ajal sampai ke kita. Okay? Kita kadang-kadang tak fikir bahawa ajal itu akan sampai macam coronavirus sampai. Orang hantar ke, orang bagi ke, orang melintas ke. Ya Allah. Dari udara ke, kita mana tahu kita melintas orang tu bukan lepas bersin dan sebagainya. Maknanya sekali lagi, coronavirus adalah sebahagian dari rezeki. Kalau kita kata rezeki kena cari, maka kita kena cari jalan. Ikhtiar supaya kita tidak terdedah. Kalau kita berlindung macam mana pun, kalau Allah kata, kamu akan mati musim ini, tetap akan mati. Maka apa yang Umi nak fokus ialah jangan bina kebimbangan yang terlalu tinggi sehingga semua saraf kita ni keras. Semua otak kita ni jadi kaku. Bila kata alamak, kena PKP, alamak, gelombang ketiga. Rezeki 10 kali gelombang tak susah hati pun kita. Maka coronavirus adalah rezeki. Perintah berkurung adalah rezeki. Pakai mask adalah rezeki. Maka buatlah dengan gembira. Jangan Umi nak pesan, jangan terlalu takut. Okay? Nak takut nak hidup ke takut nak mati? Sebab itu sekali lagi kita ambil, kita kata kematian pasti akan kita hadapi. Okay? Dan dia bukan perkara baru. Kalau kita sedia makanan banyak-banyak, kita sedia atau tidak persediaan untuk mati? Ini kekuatan-kekuatan. Bukan orang tua saja, bukan kanak-kanak saja. Siapa-siapa boleh mati. Oleh itu sekali lagi, sebab kita kata, apa bukti kematian? Yang seorang sebelum kita, orang selepas kita, pasti jumpa namanya mati. Okay, kalau kita sebut Andalusia, satu keagungan zaman satu keagungan zaman Islam. Di mana Andalusia tu lagi? Ada tak orangnya lagi? Ada tak dengar berita, cerita, dengar suara lagi? Ada tak nampak orangnya macam mana lagi? Tak nampak dah. Cari atuk kita, nenek kita, oyang kita, dah tak ada dah. Kalau mak pun dah tak ada, ayah pun dah tak ada dah. Semuanya sudah berangkat. Bermakna kita tunggu giliran. Jadi tunggu giliran kita nak bersedia. Jangan hanya bersedia macam mana nak hadapi coronavirus. Tapi buat juga persediaan andai kita dijemput di masa coronavirus ini. Di masa kita PKP ini. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Okey. Apa yang kita paling membingungkan, orang sangat banyak bersedia. Macam mana nak elak coronavirus, macam mana nak elak. Tapi tak banyak yang menyebut. Di samping kamu menyediakan diri untuk elak coronavirus, kamu juga harus bersedia. Andai kata ajal kamu sampai di masa coronavirus ini. Sebab itu sekali lagi buat sama berat. Jangan kita rasa-rasa bingung tengok orang bersedia, takutnya dengan coronavirus. Tapi tak pernah takut dengan kematian. Maka ini yang kita katakan, kekuatan yang nak dibangun, takut boleh, tak ada masalah. Tapi lebih nak antara hidup dengan mati, takutlah kita mati yang tidak bersedia. Kita hidup ni sedia banyak dah, rezekinya dah sampai habis siling dah. Habis almari semua, habis peti air semua masuk. Dia pergi pasar habis semua ayam. Pergi pasar habis semua daging. Subhanallah. Ini penanda kita nak hidup lama.
Walaupun sebenarnya nak mati dah. Maka Umi ambil tajuk ini, ketakutan dan kematian. Angkat dua-dua. Saya nak takut ke coronavirus dan juga nak bersedia menghadapi coronavirus. Saya juga nak bersedia untuk menghadapi kematian. Bukan bila PKP makan dan makan dan makan dan makan. Walaupun bukan macam yang mula-mula kata bersyarat PKPB apa kebenarnya. Okay? Maka oleh kerana itu, jangan terlalu takut dan tidak pula terlalu berani. Maka bersedialah untuk makan dan bersedialah juga untuk dijemput. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Okay? Tapi kadang-kadang yang paling banyak yang kita lalaikan ialah kelalaian untuk kita dijemput. Kelalaian inilah yang menyebabkan kita lebih banyak memikirkan hidup tapi melupakan aku akan dijemput juga bila-bila masa. Sama ada coronavirus datang ataupun malaikat maut datang. Jangan timbulkan kebimbangan yang terlalu tinggi pada keluarga. Jangan timbulkan keraguan-keraguan yang sangat-sangat membunuh. Okey? Ini yang menyebabkan semua kita stres teruk tak pasal-pasal. Demam sikit, alamak coronavirus apa. Orang suruh pakai sanitizer, pakai sanitizer. Orang suruh sebak suhu, sebaklah suhu. Kerana ada orang yang positif tapi tak panas pun, tak demam pun. Bermakna sukat suhu sahaja belum menentukan kita selamat dari coronavirus. Kerana yang tak demam, yang tak ada simptom juga boleh jadi positif dan boleh jadi penyebab merebaknya. Apa sebab Allah jadi begitu? Allah sembunyikan semua supaya kamu sedar macam itulah aku sembunyikan kematian. Aku sembunyikan simptom-simptom tapi bila semak positif. Macam itulah aku sembunyikan kematian, sehat-sehat, makan, mati. Okay? Ada yang mati sebelum makan, ada yang mati tengah makan, ada yang mati tengah bersembang, ada yang mati tengah bercakap, ada yang mati macam-macam. Maka kita sama-sama angkat semua keluarga Gembang Petang hari ni. Angkat kekuatan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak bersedia untuk menghadapi PKP. Aku juga nak bersedia untuk berangkat berjumpa denganmu, ya Allah. Tolong angkat sama berat. Ingat pada anak. Anak muda belum tentu anaknya panjang umur. Dah. Semalam seorang kaunselor seorang klien kata, saya tak pernah menjangkakan anak bongsu saya meninggal di umur paling muda. Tapi dia pernah bercakap dengan saya, mak saya memang nak mati muda. Okey, menjadi salah seorang daripada mahasiswa kedoktoran di Indonesia. Akhirnya mati aksiden. Dia nak mati muda katanya. Bermakna dia bersedia untuk mati dan dia bersedia untuk hidup. Ini contoh. Ini yang diceritakan oleh klien. Okay, tapi saya tidak rasa macam kehilangan sangat. Kerana dia pernah bercerita pada saya yang dia nak mati muda. Bayangkan impian seorang calon doktor. Okay, kita dengar itu pun rasa Allah Mak Kuan. Kita ni bercita-citanya apa gak-gak? Cita-citanya nak panjang umur. Tapi hamba Allah tadi bercita-citanya nak pendek umur. Jadi sekali lagi membina cita-cita tak salah. Tapi kalau boleh kita katakan kita nak membina kekuatan, kata kalau boleh lepas coronavirus. Sebab itu sekali lagi kalau kita semua yang terlibat dalam coronavirus PKP ini datang balik sujud dengan Allah, datang balik tak putus baca Quran, datang balik terus berdoa dengan Allah, kalau dia mati dia dalam keadaan diterima Allah. Tetapi kalau dia terus hidup dengan doa Quran ibadah yang dia buat, kan dia menyelamatkan umat. Jangan duduk rumah dengan hiburan, dengan makan dengan hiburan, dengan sembang, dengan gelak, dengan iPad, dengan iPod, dengan game and games. Okay? Umi ada jiran, ya Allah, ya Tuhanku. Main games, anaknya anak remaja-remaja. Okay? Macam nak pecah rumah. Bergembiranya sangat-sangat, ya Allah. Seolah-olah tak ada kematian. Walaupun dalam PKP ke coronavirus. Okey. Maka kita nak bangun balik kekuatan kelalaian kita tentang kematian yang terjadi pada pagi dan petang. Okey. Di sekitar kita.
Okay, yang bergelumang dengan nikmat mati, yang kita kata yang hidup pura-pura pun mati, yang hidup warak pun mati. Okay, yang tak tahu akan kedatangan kematian bahkan mati, dia yang bersedia pun akan mati. Okay. Malah yang kita paling bimbang, ada yang langsung tidak terlintas dalam kepalanya tentang kematian. Ini yang mak ayah kena ingatkan. Okay. Bahawa kematian akan berlaku pada setiap umur, pada setiap masa, setiap tempat. Dan boleh jadi sebabnya macam-macam. Termasuk di musim coronavirus, orang mati tapi bukan kerana COVID. Okey, sebab itu kita tengok surah Al-Hajj ayat 1. Okey. Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Rabbmu. Okay. Bertakwalah kamu kepada Rabbmu, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah kejadian yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat dahsyat. Kita baru jumpa coronavirus sahaja. Tapi belum lagi goncangan bumi, belum lagi goncangan-goncangan yang lain, tanah runtuh, tanah longsor, gunung beruntuh dan sebagainya. Baru didatangkan satu petanda akhir zaman dalam bentuk yang tak dapat dilihat pun. Tapi kita sudah setengah mati paniknya. Sedangkan Allah ingatkan, apabila berlaku goncangan, ya Allah, ya Tuhanku. Suami tak kenal isteri, anak mak tak kenal anak. Okay, gunung-gunung habis berterbangan seperti habuk-habuk. Okay, langit dilipat, digulung seperti kertas. Kalau sebab itu kita kata kita nak bangun balik kekuatan. Allah baru bagi coronavirus, tapi kita masih tidak merasa bahawa aku mesti bersedia untuk elak coronavirus dan aku juga bersedia untuk dijemput oleh Allah. Ini isu yang kita nak angkat. Sebab itu wahai ibu dan ayah, jangan rasa lenggang kangkung anaknya sihat dah. Artinya sekali lagi, di samping, tak kira lah besar ke kecil ke, sama ada belikan buku ke, belikan YouTube, pilihkan YouTube ke, untuk dia tengok sebagai sebahagian daripada pengisian bahawa dia akan dijemput Allah. Okay, dia akan dijemput Allah. Okay, sekali lagi terima kasih pada semua ahli keluarga, termasuk ini katanya ada bekas pelajar ni, cikgu-cikgu dan sebagainya. Maka sekali lagi, kita nak bangun balik kekuatan. Okay. Kita akan jumpa ujian yang jauh lebih dahsyat daripada coronavirus. Kalau coronavirus membuat kita haru biru, tak boleh berfikir dengan cara betul, tak boleh cakap cara yang baik, tak boleh mengurus dengan cara yang berkesan, tidak lagi merasa dan berserah kepada Allah, tidak bergantung kepada Allah sepenuhnya, tidak merasakan pertolongan Allah itu sangat dekat, tidak merasakan bahawa aku mesti minta tolong dengan Allah, aku mesti menyerahkan diri kepada Allah, bermakna dahsyatnya hari kiamat besok lagi dahsyat. Yang kita sekarang diwar-warkan, kita sudah sampai ke akhir zaman. Sampai ada kata-kata sebabkan akhir zaman tak nampak musuhnya. Musuh nampak kita, kita tak nampak musuh. Tak susah ke? Ya, coronavirus nampak kita, kita tak nampak coronavirus. Kalaulah tidak bergantung kepada topi keledanya Allah, perisainya Allah, tali pinggang keledanya Allah, siapa yang boleh selamatkan kita? Maka ingat mati, ingat Allah, nak dekat dengan Allah, nak bersandar dengan Allah, nak berlindung dengan Allah. Kalau mati, reda. Tak ada panik, tak ada penat, tak ada letih, tak ada stres, tak ada stroke. Okey, katakan orang tua akan kena senang mati lah gitu gini. Mati bila-bila. Orang tua mati, orang muda mati. Jadi ayah yang mengatakan orang tua-tua yang ramai mati. Orang tua-tua memang layak mati pun. Kita nak pertahankan apa? Ketakutnya apa? Okay, orang tua dah memang lama hidup, matilah. Sebab dah banyak. Yang mati tu pun bukan yang sehat pun. Mati yang sudah ada penyakit. Mati itu wajar. Maka jangan dianggap ganjil. Orang tua ramai mati. Ialah nak bagi lapang untuk yang lahir-lahir ni. Nak bagi space, nak bagi ruang. Setiap bayi yang lahir pasti ada orang tua yang dijemput. Sebab itu Nabi ingatkan, kalau dalam keluarga kamu dah jadi nenek, akan lahir cucu, maka kamu sudah sampai giliran untuk dijemput. Nak bagi ruang untuk cucu pula yang lahir itu. Jangan berbangga-bangga, beria-ria cucunya lahir. Dia tak tahu itu tanda bahawa dia akan dijemput segera. Untuk membolehkan ruang cucu je membesar. Kalau ini yang kita ingat, kita tak banyak buang masa. Kita tidak banyak memikirkan susahnya coronavirus, takutnya coronavirus, nang. Anggap ini rezeki. Rezeki itu ada yang elok, ada yang tak elok. Ada yang kamu suka, ada yang kamu tak suka.
Kalau ini rezeki kamu tak boleh tahan. Aku tak nak ini, aku tak nak. Dah, Allah nak bagi, ambil. Ni kita kata ikatan dengan Allah yang kental tidak membuat dia kelang kabut. Kadang ada jemaah doktor, kita terpaksa batal ceramah, kita terpaksa tunda, kita terpaksa. Silakan, dah memang ditakdirkan begitu. Kita memang ditakdirkan tak boleh berjumpa walaupun sudah ada tarikhnya. Sudah ada jadualnya, itu jadual kita, bukan jadualnya Allah. Jangan kecil hati. Jangan susah hati. Berbahagialah kita tidak diizinkan bertemu masa ini. Mi kata kalau umur panjang, jumpa. Kalau tak panjang, tak jumpa. Jangan susah hati. Tak ada nak kecil hati dia. Tak ada nak marah-marah dah. Contoh, terima seadanya. Kerana itu juga rezeki PKP. Ini rezeki. Syukurlah. Maka kita kata kematian sangat dekat.